Assalamualaikum dan selamat sejahtera cikgu ucapkan kepada murid-murid cikgu. Jadi, berjumpa lagi kita untuk PDPR Pendidikan Kesihatan di bawah unit pemakanan. Untuk standard pembelajaran, yang pertama adalah mengetahui jenis makanan yang berkhasiat. Yang kedua, memahami kepentingan pengambilan makanan yang berkhasiat. Objektif pembelajaran untuk PDPR kita pada kali ini, cikgu berharap pada akhir pembelajaran, murid-murid akan dapat menyenaraikan jenis makanan berkhasiat serta menyatakan kepentingan makan makanan berkhasiat. Sebelum itu, kita kenal dulu apa itu makanan berkhasiat. Makanan berkhasiat adalah makanan yang mengandungi nutrien seimbang seperti karbohidrat, lemak, protein, vitamin dan juga garam galian dalam kuantiti yang betul. Maknanya, semua nutrien dia ada pada makanan tersebut. Tidak lebih, tidak cukup dan juga tidak kurang. Dia seimbang. Okey. Kemudian, kita tengok juga apa itu makanan tidak berkhasiat. Makanan yang tidak berkhasiat ialah makanan yang mengandungi nutrien yang tidak seimbang, gula berlebihan, perasa dan pewarna tambahan serta tidak mengandungi zat dan mineral. Banyak makanan sekarang dia tidak mengandungi nutrien yang seimbang. Contohnya apa? Jajan, gula dia berlebihan, air Pepsi, air apa? Coca-Cola kan? Contohnya kan. Dan perasa dan pewarna tambahan. Contohnya jajan macam Supering. Awak semua sukalah makan benda tu kan? Jadi cikgu harap awak bolehlah secara perlahan-lahan berhenti. Sebab itu adalah makanan yang tidak berkhasiat. Jadi kita tengok kepada gambar yang dipaparkan ini, Nazriah dan ibu bapanya ke pasar untuk membeli makanan. Jadi soalan yang cikgu nak tanya dekat murid-murid cikgu yang menonton ni, pernahkah murid-murid mengikut ibu bapa ke pasar? Mestilah pernah kan? Kalau pergi dekat bahagian pasar, pergi dekat bahagian ikan ataupun bahagian basah, mesti ada banyak sayur-sayuran, ada banyak makanan. Jadi murid-murid kena tahu, sebelum nak pilih sesuatu makanan, murid-murid kena tahu adakah makanan ini berkhasiat ataupun tidak. Okey, ini adalah beberapa jenis makanan yang berkhasiat. Ni semua boleh didapati di pasar. Kalau murid-murid ikut ibu bapa pergi ke pasar kan, mesti jumpa makanan-makanan ni semua. Yang pertama adalah ayam. Ayam merupakan makanan yang berkhasiat. Kemudian kita ada jagung, tomato, telur dan juga ikan. Contoh makanan yang berkhasiat lain adalah macam sayur-sayuran, daging. Jadi macam mana kita nak kenal ciri-ciri makanan berkhasiat? Macam mana kita nak tahu sesuatu makanan itu berkhasiat ataupun tidak? Jadi kita tengok, makanan berkhasiat merupakan makanan yang kurang kandungan lemak, garam dan gula. Sesuatu makanan yang berkhasiat, dia mestilah kandungan lemak dia rendah, garam dia sedikit dan gula dia kurang. Dia tak banyak. Katakan contoh, dalam segelas ataupun sebotol minuman, ada separuh gula dia letak. Jadi adakah itu berkhasiat ataupun tidak? Mestilah tidak kan? Sebab daripada separuh air tu, separuh lagi dia letak gula. Sangatlah berlebihan. Kemudian, sayur-sayuran yang berwarna hijau, merah, jingga dan kuning. Dekat dunia ni ataupun dekat pasar, ada banyak jenis sayuran, ada banyak jenis sayur yang berwarna-warni. Ada yang hijau, ada yang merah, ada yang jingga. Semua itu adalah berkhasiat. Jadi, murid-murid, kenalah makan sayur. Jangan tak makan. Sebab apa? Sebab sayur ni dia mempunyai pelbagai khasiat yang menakjubkan. Contohnya apa? Contohnya dapat melawaskan usus kita. Dapat menyegarkan kita. Dapat memberikan kita tenaga. Itu adalah contoh-contoh
khasiat yang terdapat pada sayur-sayuran. Kemudian kita tengok lagi, makanan berkhasiat juga bahan tersebut adalah segar dan tiada perisa tambahan. Contohnya, tiada perisa tambahan, jajan. Dia letak macam-macam dalam tu kan. Air. Air contoh, ni sebagai contoh je. Air. Ada gula, ada perisa tambahan, ada perisa lemon lagi. Dia letak dalam tu kan. Dan bahan tersebut mestilah segar. Contohnya ikan, ayam ataupun daging. Bahan-bahan tersebut mestilah segar. Ataupun kata lain, fresh dari ladang. Okey. Kemudian, contoh makanan berkhasiat. Sandwich. Pagi-pagi kalau sebelum nak pergi sekolah kan, mestilah ibu ataupun bapa buatkan sarapan supaya pergi sekolah, perut kenyang, dapat belajar dengan tenang dan gembira. Okey, dalam sandwich ini kita tengok bahagian atas sekali. Bahagian atas sekali kita ada roti. Yang mana roti ni adalah sejenis karbohidrat. Kemudian kita boleh juga letakkan sayur. Contohnya salad. Kita boleh letakkan vitamin dan sebagainya. Kita boleh juga letakkan protein seperti cebisan ayam, daging dan juga pelbagai makanan berkhasiat lain boleh diletakkan di dalam sekeping sandwich. Itu menjadikan sandwich ini adalah makanan yang berkhasiat. Kemudian, contoh makanan berkhasiat yang lain adalah sayur dan buah-buahan. Jadi, macam cikgu cakap tadi, murid-murid kena makan sayur. Sebab apa? Sebab sayur ni, dia makanan yang berkhasiat. Dia memberikan pelbagai kelebihan kalau murid makan sayur. Okey. Kemudian, contoh menu yang berkhasiat. Kalau kita tengok dekat sini, ada nasi. Nasi, kemudian ada salad, ada brokoli, ada apa ni? Tempe. Kemudian ada ikan. Dekat dalam pinggan ni ada pelbagai nutrien yang diperlukan oleh badan kita untuk memberikan tenaga pada sepanjang hari. Kemudian kita tengok ada buah, susu dan juga bijirin yang mana semua ini adalah berkhasiat. Jadi sebab apa kita kena makan makanan berkhasiat? Mengapa pentingnya murid-murid ni kita kena makan makanan berkhasiat? Agak-agak kenapa ya? Okey, yang pertama adalah membantu tumbesaran fizikal. Okey, jadi kalau kita makan makanan berkhasiat ni, dia dapat membantu kita. Membantu dari segi apa? Ketinggian, kekuatan kita. Kalau kita asyik makan makanan yang tidak berkhasiat, mungkin kita akan macam ni je. Tumbesaran kita tidak akan meningkat. Tapi kalau kita ambil makanan yang berkhasiat, kita boleh jadi lagi tinggi. Kita akan dapat cepat tinggi daripada orang lain. Kemudian yang seterusnya, kalau kita makan makanan yang berkhasiat, kita akan dapat meningkatkan kecergasan badan kita. Kalau kita contohnya nak bersukan, kita makan burger contohnya. Tak apa kita makan jajan je. Kita nak pergi olahraga ataupun kita nak main sukaneka tapi kita makan jajan ke. Agak-agak itu dapat meningkatkan kecergasan kita tak? Dia dapat memberikan kita tenaga tak? Mestilah tak kan? Jadi, untuk meningkatkan kecergasan kita, untuk membekalkan tenaga kepada badan kita, kita kenalah makan makanan yang berkhasiat. Macam cikgu cakap tadi, mengekalkan tenaga. Makanan berkhasiat ni juga mengekalkan tenaga. Kalau kita makan jajan je untuk main sukaneka, kita main tak sampai seminit. Dah penat, dah tercungap-cungap. Penatnya lah. Contoh. Okey, jadi kalau kita makan makanan yang berkhasiat, kita dapat main selama sejam. Kita dapat main selama 2 jam. Contohnya tanpa henti. Okey, tapi mestilah kena ada rehat. Badan kita pun perlukan air semasa kita bermain. Kemudian, ini adalah ringkasan mengapa pentingnya kita mengambil makanan yang berkhasiat. Yang pertama adalah membantu pembesaran fizikal kita. Maknanya macam cikgu cakap tadilah, yang pertama tadi. Kemudian yang kedua adalah mampu mengawal kadar obesiti. Obesiti ni apa? Obesiti ni adalah
berat badan yang berlebihan. Contohnya kalau kita ambil makanan yang banyak sangat lemak, banyak sangat gula. Lama-lama, gula dan lemak tu akan terkumpul dekat dalam badan kita dan menyebabkan berat badan kita menjadi naik. Itulah yang menyebabkan obesiti. Kemudian, memberikan kesihatan mental yang stabil. Kalau kita asyik makan fast food ataupun asyik makan jajan je, aduh stresnya, pening kepala lah, sakit lah. Sakit kepala lah, stresnya lah. Itu adalah sebab kenapa perlunya makan makanan yang berkhasiat. Kemudian, membekalkan zat dan nutrien. Zat dan nutrien ni adalah sangat penting untuk badan kita untuk mengekalkan kejegasan badan kita. Kalau tak ada zat, kalau tak ada nutrien, kita akan jadi lemah longlai. Kita akan tak larat buat kerja lah. Kalau ibu awak suruh awak buat kerja. Contohnya, Ali tolong ibu kemas rumah sekejap. Malaslah ibu. Awak akan jadi tak larat. Nak baring je sepanjang masa. Kemudian yang seterusnya adalah mengurangkan risiko menghadapi penyakit. Okay. Kalau asyik makan jajan je, sepanjang hidup makan jajan, sihat ke tak? Sihat ke tak? Mestilah tak kan? Tak ada khasiat langsung. Jadi, apabila kita mengambil makanan yang berkhasiat secara tidak langsung, ia juga akan mengurangkan risiko untuk menghadapi penyakit. Jadi, setakat itu saja PDPR untuk unit pemakanan pada kali ini. Jadi untuk tugasan pada PDPR kita pada kali ini, cikgu nak lukiskan satu sandwich untuk sarapan di dalam buku tulis kamu. Kemudian, hiaskan sandwich mengikut kreativiti. Kemudian, senaraikan bahan dan ataupun makanan yang terdapat dalam sandwich tersebut. Okey, ni cikgu nak kamu buat dalam buku tulis PJPK. Kemudian cikgu nak kamu lukis sandwich. Awak murid-murid boleh buat muka roti saja. Muka roti macam mana pun cikgu tak kisah. Roti yang berbentuk bulat, roti yang berbentuk lepeh, roti yang berbentuk segitiga, segi empat. Macam mana segala jenis roti pun cikgu tak kisah. Asalkan itu melambangkan sandwich. Kemudian, dalam sandwich kamu boleh hias. Contohnya dekat sini, dia ada roti bahan utama dia. Kemudian dia ada telur. Mana telur dia? Yang putih ni kan? Kemudian dia ada tomato. Dia jadikan hidung dia sebagai tomato. Kemudian dia ada sos. Dia buat muka tidak gembira. Ini boleh lukis sahaja di dalam buku tulis. Okey, kemudian selepas dah lukis, senaraikan di bawah dia ataupun dekat tepi dia apa yang kamu lukis, bahan-bahan yang ada dalam sandwich tersebut. Okey, kita tengok yang seterusnya. Macam ni, dia gantikan mulut dengan buah apple. Okey, kemudian anggur ni dia buatkan sebagai topi dan pisang dia jadikan sebagai mata. Okey, jadi ini adalah tugasan PDPR murid untuk minggu ini. Kemudian, bila sudah siap, boleh hantar melalui WhatsApp cikgu ataupun boleh masukkan ke dalam Google Classroom. Jadi, setakat ini sahaja PDPR kita untuk kali ini. Semoga kita akan berjumpa lagi untuk waktu dan lain kali. Dan cikgu harap murid-murid makan makanan yang berkhasiat selepas menonton video ini. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.